بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala selepas Aidil Fitri ini dan selepas cuti akhir Ramadan untuk kita menyambung kembali bacaan kitab Prinsip Dasar Islam karangan Al-Fadil Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan kita masih lagi dalam bab beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada poin terakhir sekali kita bincangkan, kalau tuan-tuan masih ingat lagi, iaitu kewajipan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang beriman, di antara tanda konsekuensi kita mengucapkan syahadah la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia ada tuntutan-tuntutannya. Di antara tuntutan syahadah anna Muhammadar Rasulullah adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkannya serta memuliakannya. Mencintai, mengagungkan dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada ifrat wala tafriq. Tanpa ada ifrat wala tafriq, tanpa ada bentuk melecehkan, memperlekehkan Nabi, juga tanpa kita melampaui batas, iaitu al-ghulu, iaitu melakukan perbuatan ghulu, iaitu berlebih-lebihan, meletakkan maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih pada maqam Rasul, iaitu meletakkan Nabi SAW di maqam ketuhanan, al-uluhiyah. Itu dilarang oleh Nabi Muhammad, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan pada kuliah lepas juga kita bincang kisah berkenaan dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang bila dia mengatakan bahawa ya Rasulullah, aku mencintai engkau lebih pada segala manusia di dunia ini kecuali diriku. Maka Nabi SAW kata, tidak ya Umar, bukan sebegitu, kerana tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia mencintai aku lebih daripada dia cintai dirinya, keluarganya dan seluruh manusia. Hari ini kita sambung tuan-tuan, barakallahu fikum, bahawa antara tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengutamakan kehendaknya, kecintaannya berbanding dengan kecintaan kita kepada yang lain. Pada muka 95, Al-Fadhil Ustaz mengatakan, orang yang beriman akan merasakan manisnya iman apabila hanya Allah dan Rasulnya paling dia cintai. Satu hadis yang kita tangguhkan dulu kuliah lepas, sebab hadis ini sangat agung untuk kita perlu bincangkan dengan teliti dan perlahan-lahan. Nabi SAW bersabda, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, man kunna fihi, siapa yang benda-benda tersebut ada padanya, wajada, dia akan dapati, dia akan mendapatkan halawatal, wajada bihinna, dengan ketiga-tiga benda tu tadi dia akan dapat kemanisan iman. Wajada bihinna halawatal iman. Apa maksud kemanisan iman? Kalau kita baca kitab Imam Rajab Al-Hambali, dia kata halawatul iman ni ada 2 jenis.
Sebagian ulama kata halawatul iman ni kita takrifkan dia, tafsirkan dia dengan takrifan yang literal. Maksudnya memang dia akan rasa kemanisan di mulutnya. Dia rasa manis, dia rasa seronok, manis. Itu takrifan yang pertama. Tapi takrifan yang kedua yang lebih kuat lagi, yang lebih arjah, yang lebih kuat, yang lebih rajih maksudnya, iaitu dia mendapat kemanisan, iaitu keseronokan dalam mentaati Nabi Muhammad SAW, keseronokan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dia akan dapat kemanisan, keseronokan dalam mentaati perintah Nabi SAW. Dia seronok, macam kita buat sebenarnya yang kita seronok kan. Kita melancong, kita pergi tempat-tempat yang kita seronok kan. Naik bas pun seronok, duduk kat tempat tu pun seronok, minum air pun seronok, jalan apa semua. Dia rasa kemanisan, dia rasa seronok, best, syok. Kita kata itu yang kita kata tu kemanisan tu. Macam orang dia boleh berjam-jam duduk dalam hutan, seronok dia dalam hutan tu. Ada orang boleh berjam-jam dia dia menaiki basikal kan. Kita tengok ada setengah orang tu dia kaki naik basikal ni, yang seronok naik basikal ni daripada KL sampai ke Negeri Sembilan tu naik basikal tu. Kan kita kata kenapa, tak penat ke? Tak letih ke? Sampai kaki krem ke? Best, tapi kata syok lah, best lah, dia kata. Penat-penat tapi seronok. Begitu juga kita kata macam yang kita dah lalui bulan Ramadan yang lepas kan. Kita solat, kita qiyam Ramadan. Ni nak pula imam tu baca best, seronok, sedap baca, kita pun baca panjang tu tapi kita seronok. Kita rasa puas. Itu kita panggil halawatul iman. Kita panggil kemanisannya iman. Kemanisan di atas iman. Dan ini yang kita nak. Kemanisan iman ni lah yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada orang yang dikehendaki, man yasha. Dan itu memang fadlun min Allah, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemanisan ni dia bukannya dapat dengan sekali dua, tidak. Dia mesti dapat dengan usaha yang berat. Seperti kata Thabit Al-Bunani, seorang ulama tabi'in, daripada Thabit Al-Bunani. Dia kata, aku salat malam 20 tahun dalam keadaan aku memaksa diri aku. Sehinggalah lepas pada tahun ke-21 itu baru aku telah diberikan kemanisan iman untuk kemanisan beribadah selama 20 tahun lepas tu. 20 tahun dia salat malam dalam keadaan paksa. Lepas tu Allah Ta'ala bagi dia kemanisan salat malam selama 20 tahun. Maksudnya apa, tuan-tuan, barakallahu fikum? Maksudnya ialah nak dapatkan kemanisan itu dia kena ada effort. Dia kena ada usaha yang murni dan sungguh-sungguh. Murni maksudnya ikhlas dan bersungguh-sungguh. Jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. As-sidqu ma'allah. Apa tiga perkara tersebut, tuan-tuan, barakallahu fikum? Halawatul iman, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain yang kedua. Maksudnya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada seluruh manusia. Lebih pada mak dia, lebih pada ayahnya. Apatah lagi orang-orang yang jauh daripada Nabi SAW, yang jauh daripada perintah Nabi, lagilah dia lebih cintai Allah dan Rasulnya lebih pada benda tersebut. Ini berdasarkan hadis yang kita dah bincangkan pada kuliah yang lepas. Suatu Nabi SAW pernah tanya kepada sahabatnya, dia sebut pada sahabatnya, kata awaddu, kata aku amat mahukan berjumpa dengan ashabi, dengan ikhwani, dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat kata, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kata, antum ashabi. Nabi kata, kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Itu saudara kamu siapa ya Rasulullah? Iaitu orang saudaraku adalah orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tak pernah melihat aku, tapi dia berharap untuk berjumpa dengan aku, dan beriman dengan aku, dan berharap untuk berjumpa dengan aku. Maksudnya Allah wa Rasulullah ahabba ilaihi subhanahu. Ada hadis lain pula Nabi SAW sebut, ada sebahagian manusia yang sanggup mengorbankan ibu dan ayahnya semata-mata untuk berjumpa dengan aku.
Maksudnya apa? Ada orang manusia kata, tak apalah kalau ibu dan ayah terkorban, janji dapat jumpa Nabi SAW. Nah, ini contohnya Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma suwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, dan konsekuensinya ialah bila dia dah cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia akan benci apa yang Allah dan Rasulnya benci. Dan kalau kita tengok kisahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam mencintai Nabi SAW ni sangatlah agung. Tak perlu kita nak, kalau kita nak huraikan, mungkin berhari kalau kita baca dalam kitab Dalailun Nubuwah, ada juga kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa Qadhiyyah, kitab yang sangat bagus untuk saya nasihatkan di sana tuan-tuan untuk sentiasa mentelaah kitab ini. Bagaimana kisah bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sebahagiannya mengutamakan meninggalkan keluarganya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencintai inilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dipertikaikan lagi. Bagaimana dia sanggup berkorbankan jiwanya dan hartanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sentiasa kata Nabi SAW, bagaimanakah kamu sanggup mencela Abu Bakar As-Siddiq sedangkan ketika tiada orang bersama dengan aku dalam dakwah ini melainkan Abu Bakar As-Siddiq dan seorang hamba iaitu Zaid, ila akhirih. Jadi Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang selainnya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya, selain dari keduanya. Naam. Yang kedua, apabila dia mencintai seseorang, yang kedua ialah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia akan dapat kemanisan iman. Yang kedua ialah itu dengan dia mencintai seseorang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai saudaranya, dia hanya mencintainya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini kata guru kami, itu maksudnya ialah dia cintai saudaranya bukan kerana faktor lain. Maksudnya kalau katakanlah dia nak pinjam duit kat kawan dia tak kasih, dia tetap sayang kat kawan dia. Bukan maksudnya sebagian manusia kan, ada kawan baik, kawan dia minta pinjam, kawan sahabat, dah kawan lama pinjam RM100, kata tak boleh lah pinjam, aku tak dapat pinjam kepada kau. Kata, kau ni kedekut. Tak, itu maksudnya dia cinta kerana dunia. Cinta kerana Allah Ta'ala memang kerana cinta dia, kerana imannya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini termasuk daripada bab al-wala' wal-bara'. Yang ketiga, wa yakraha an ya'uda fil kufri, dan dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran. Kekufuran sini boleh faham dua. Satu, kekufuran yang akbar, iaitu dengan dia kafir, kembali kepada kekafiran. Yang kedua, kembali kepada kekufuran, iaitu kembali kepada perbuatan kufur kepada Allah, itu kufur asghar, iaitu buat maksiat. Jadi dia benci, dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia tidak mahu untuk dilemparkan ke dalam api. Maksudnya dia benci betul kekufuran. Dia betul-betul berlepas diri pada kekufuran tadi, dan dia benci untuk nak cerita balik pasal kekufuran tadi, sebagaimana dia tak suka pada api. Itu kata Al-Hasan Al-Basri, at-taubatun nasuh, iaitu taubat yang benar-benar itu ialah an yubghida adz-dzamba. Dia benci kepada dosanya sebagaimana dia mencintai, sebagaimana dia membenci musuhnya. Dia benci kepada maksiatnya sebagaimana dia benci kepada musuh dia. Nah, disambung lagi. Jadi kat hadis ni kata ada 3 sebab orang dapat kemanisan iman. Yang pertama sekali apa dia? Iaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Yang kedua, dia cinta saudaranya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan setelah Allah Taala selamatkan. Dia dah taubat, kan? Dia dah taubat, dia tak suka nak cerita balik.
Ada setengah orang zaman sekarang dia taubat, tapi lepas tu tetap juga melakukan perbuatan dia yang lama. Contohnya kita ada katakanlah dia artis menyanyi, taubat, lepas taubat dia kembali menyanyi balik, cuma dia ubah aja lagu ni tadi. Tak betul. Ini tidak benar. Dia menyanyi itu sendiri adalah haram. Iaitu buatan main muzik tu haram. Diubah aja dia punya lirik. Ada sebagian tu main gitar. Ceramah sambil main gitar dan seumpama dengannya. Itu bukan taubatun nasuh. Taubatun nasuh dia kembali kepada, dia benci kepada kekufuran. Seperti mana yang saya pernah sebut dulu banyak kali dalam kuliah-kuliah, kisah bagaimana seorang artis terkenal, nama dia Lun, L-O-N, Lun. Dia ni adalah bekas ahli kumpulan rap bersama dengan Tupac Shakur dulu. Kumpulan nama Tupac Shakur. Dia kena bunuh Tupac Shakur ni. Ada dua dia punya kawan dia, satu muktahbil masuk Islam, duduk Arab Saudi, masya-Allah sekarang ni buka kedai kopi kat Arab Saudi. Masya-Allah jadi pendakwah. Tapi ada seorang lagi yang lagi hebat, nama dia Lun, L-O-N. Nama sebenarnya lupa dah. Nama Islam dia saya tak ingat lah. Dia masuk Islam, kemudian dia dapat offer belajar di Madinah. Dia belajar di Madinah. Lepas dia belajar di Madinah, dia balik ke Amerika Syarikat. Orang interview dia. Orang interview dia berkenaan dengan yalah masa silam dia, masa dia berdakwah apa semua. Lalu dia kata aku dah tinggalkan semua benda-benda tu. Lalu orang yang interview tu, yang interview dia tadi dekat dalam satu rancangan televisyen tu, kata mintalah tolonglah, dia kata buat rap sikit, buat lagu rap sikit, kata. Kita orang rindu nak dengar suara kau. Dia kata minta maaf, saya dah tinggalkan itu semua. Sikit je dia kata, 2-3 rangkap je dia kata. Yang interview tu, dia kata baca 2-3 rangkap pun cukup lah. Dia kata aku dah tinggalkan. Tolonglah orang tu pujuk dia kata, minta maaf, saya tak boleh. Walaupun sebenarnya kau nak ikutkan, nak rapkan lagu tu bukan ada alat muzik pun. Tapi nak menunjukkan betapa dia betul-betul dah taubat, dia dah berhenti daripada muzik tu, industri muzik yang maksiat tadi tu, sampai dia nak ulang rangkap lagu dia yang dia pernah nyanyi dahulu, walaupun tak ada alat muzik pun dia tak nak. Mempraktikkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu wa ay yakraha ay ya'uda ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allah kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Naam. Ini ada tatarakumullah 3 sebab kemanisan iman. Tapi al-mawdi'u syahid. Al-syahid min hadzal hadis, iaitu hadis ini kita nak ambilkan, kita sebut kenapa, iaitu bab yang pertama tadi, iaitu man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, iaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Sama lagi itu Ustaz Yazid, itu mencintai Rasulullah SAW mengharuskan adanya penghormatan, ketundukan dan keteladanan kepada beliau, serta mendahulukan sabda beliau SAW atas segala ucapan makhluk, serta mengagungkan sunnah-sunnah beliau SAW. Nampak tak tuan-tuan, kat sini Ustaz Yazid disebut beberapa poin yang penting ni. Ustaz Yazid dia ringkaskan dalam ringkasan-ringkasan. Dia akan detailkannya pada bab akan datang. Okay? Maksudnya mencintai Rasulullah perlunya ada penghormatan. Dia jangan cinta saja tapi tak ada penghormatan. Macam Kristian, cinta kepada Isa, cinta, dia buat lagu, dia buat patung, dia lukis, berlakon pula jadi Isa. Itu bukan penghormatan. Ketundukan. Yang kedua, kena tunduk, maksudnya kena patuh pada perintah Nabi SAW. Ketiga, keteladanan, iaitu menjadikan Nabi SAW itu teladan yang utama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah jadikan bagi kamu itu contoh yang baik pada Rasulullah SAW. Yang keempat, mendahulukan sabda baginda. Ini yang Allah Ta'ala kata dalam Quran, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahulukan perkataan kamu daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Yang kelima, iaitu mengagungkan sunnah Nabi SAW, iaitu
mengagungkan sunnah Nabi itu menghormatinya, mengagungkannya, mendepankannya, tidak menolak sunnah Nabi SAW dengan ucapan manusia. Seperti dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim bab ta'zim sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul dalam kitab, kalau kita buka Sunan Ibnu Majah, awal-awal Sunan Ibnu Majah ada kitab Muqaddimah dia. Muqaddimah Sunan Ibnu Majah tu tajuk dia sebagian kata kitab sunnah, sebagian kata muqaddimah. Dalam muqaddimah tu Imam Ibnu Majah starting je bab pertama wujub ittiba' sunnah. Bab pertama wajib ikut sunnah Nabi. Kemudian ta'zim sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah Imam Ibnu Majah kata, kamu kalau nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat pertama yang kita kena ada ta'zim sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan beberapa hadis berkenaan dengan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis berkenaan dengan ada sebahagian manusia nanti akhir zaman muttaki'un ala arikatihi, yushikur rajul muttaki'un ala arikatihi, akan datang satu masa di mana ada orang tu bersandar dekat dia punya arikah. Arikah tu apa? Dia punya sofa dia, arikah atau tempat bersandar dia, macam bantal dekat tepi tu. Lalu dikatakan bainana idza yablughul hadith qala, bila sampai padanya hadithun minni, datang padanya hadis daripadaku, dia kata apa? Qala bainana wa bainakum kitabullah ma wajadna fihi halalan istahlalna fihi ma wajadna fihi halalan istahlalnah ma wajad fihi haraman haramnah. Dia kata orang tersebut, dia kata antara aku dengan kau, depan kita ialah Al-Quran, dia tak sebut sunnah. Jadi apa yang kita dapat daripada Al-Quran tu halal, maka kita halal lah, kita kata halal. Apa yang kita dapat dapati bahawa dia haram, maka kita kata haram. Maksudnya dalam Quran saja, sunnah tak ada. Lalu Nabi kata fa inna ma harrama Rasulullah kama harrama Allah. Sesungguhnya apa yang Rasulnya haramkan sama macam Allah Taala haramkan. Bab ini Imam Ibnu Majah letakkan dalam bab ta'zim sunnati Rasulillah. Letak dalam bab tu, menta'zimkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab orang tu dah tak hormat. Bila datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersandar macam tu, maksudnya tak peduli. Sedangkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis juga disebut, dalam hadis lain disebut, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a, atau apabila mereka mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakatu, mereka semua akan diam. Ka'annama ala ru'usihim at-tayr, seumpama di atas kepalanya ada burung, atas kepala mereka tu ada burung. Mungkin semuanya. Ini ta'zim sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ta'zim sunnah Rasulullah. Kisah lagi, kisah bagaimana Abdullah bin Mughaffal, dia masa tu dia nampak anak saudara dia mungkin dalam umur belasan tahun dah, dia main apa? Main baling-baling batu kecil, al-khadaf. Bila main baling batu kecil tu, Abdullah bin Mughaffal dia kata, wahai anak saudaraku, berhentilah main, dia kata. Jangan main batu macam ni. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata fa in kana Rasulullah naha anil khadaf. Naam. Fa innahu la yaqtul saydan. Kerana dia tidak, kerana baling batu yang kecil itu tidak boleh tidak boleh digunakan untuk berburu, wala yaqtulu aduwan, kerana dia tidak juga dapat membunuh musuh. Fa inna ma yuksiru sin, kerana dia mematahkan gigi. Naam. Wa yuqfi'ul ain. Dan juga apa dia? Menyebabkan boleh menyebabkan mata buta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang main batu-batu kecil. Ini juga kita juga sama juga, kalau kita main apa dia? Main plastik, jangan. Bahaya. Dia main plastik tu kena tengok tempat ni. Jangan main-main je plastik, bahaya. Jadi bila Abdullah bin Mughaffal cakap benda tersebut, budak tu berhentilah. Esoknya dia nampak anak saudara tu sekali lagi main benda tersebut. Dia main juga benda tersebut.
Dia main sekali lagi. Lalu dia kata kepada anak saudara, bukankah aku telah mengatakan bahawa Rasulullah SAW kata, Nabi larang, SAW melarang main benda ni, kenapa kamu ulang? Demi Allah, aku takkan bercakap dengan kau selama-lamanya. Dia boycott terus anak saudaranya tu. Sebab apa? Sebab tak hormat, tak takzim sunnati Rasulullah SAW. Kisah yang sama juga daripada Abdullah bin Umar. Kisah yang famous juga, banyak kali kita sebut. Kita ulang balik. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lain-lain juga Ibnu Majah sebut. Bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah sekali cakap pada anaknya. Sebagai dia kata anak ni Bilal. Nama anak ni Bilal. Iaitu dia pernah sampaikan sabda Nabi SAW. Dia kata, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu halang isteri-isteri kamu, itu hamba-hamba perempuan Allah, itu isteri-isteri kamu, daripada pergi ke masjid. Wa salatuhunna fi buyutihinna khairan lahunna. Tetapi salat mereka di rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Tapi Nabi kata jangan larang. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Anak Sayyidina Umar, anak Abdullah bin Umar ini, dia kata, wallahi la amna'annahunna. Demi Allah kami akan halang mereka. Maksudnya agaknya dia jealous, agaknya isteri dia cantik ke, wallahu alam. Dia tak naklah ada orang datang apa dia yang ngurat isteri dia ke, wallahu alam. Kerana ghirah dia, kerana sifat cemburu dia yang kuat. Lalu dia buat apa? Dia halang. Dia kata, demi Allah aku akan halang isteri aku. Bila Allah bin Umar dengar dia ucapkan macam tu, terus marah dia. Berubah wajah dia, marah dia. Dan dia cela anak dia. Perawi hadis tu kata, dan Ibnu Umar kata, wallahi la uhaddithuka abadan. Demi Allah aku takkan cakap dengan kau selama-lamanya. Dan dikatakan dia tak cakap dengan anak dia tadi sampai dia wafat. Punyalah marah. Sebab apa? Sebab tak ada ta'zim. Mungkin niat dia lain. Niat ke anak itu bukan nak lawan Nabi SAW. Tapi tetap juga ucapan sebegitulah ucapan yang kurang adab pada di sisi Abdullah bin Umar. Dia berpaling daripada anak dia tadi dan dia cela anak dia. Fasabbahu sabban la yasubba ahad mislahu qablah. Lam yasub ahadan mislahu qablah. Dan dia cela anak dia tadi, dia maki anak dia dengan celaan, Allahu a'lam macam mana bentuk celaan tadi, dengan celaan yang tak pernah dia cela seseorang pun sebegitu sebelum ni. Punyalah marah. Sebab apa? Sebab tak ada ta'zim Nabi SAW. Lagi. Kisah Imran bin Husain. Imran bin Husain. Bila sampaikan kepada anak murid dia, al-haya' kulluhu khair. Malu tu semuanya bagus. Malu tu semuanya bagus. Dia datang salah seorang anak murid daripada Ka'ab. Anak murid dia kata, tetapi wahai syekh, wahai guru, kami pernah baca dalam Kitabul Hikmah. Kitabul Hikmah ni kitab falsafah lah. Bahawa ada malu yang bagus, ada malu yang tak bagus. Terus Imam bin Husain kata, uhaddithuka an haddathuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bagi tahu kamu hadis Nabi. Wa tuhaddithuni, dan kamu cakap dengan aku dengan kitabil hikmah, dari kitabul hikmah. Engkau lawan aku hadis aku ni dengan ucapan kata-kata hikmah. Wallahi demi Allah aku takkan cakap dengan kau selama-lamanya. Sama ucapannya, sama tak? Tiga-tiga tu sama. Sahabat sikap dia sama. Nak kata konsistensi sahabat dalam bab ni. Kenapa? Akhirnya sebagai anak murid yang lain kita terpujuk. Dia kata, wahai syekh, kata bukannya niat si Ka'ab ini untuk
untuk menentang. Dia cuma nak tanya dia. Akhirnya dia maafkan. Tapi poin nak kata kat sini ialah bagaimana sahabat ni. Kisah Abdullah bin Ibn Abbas pula. Kisah Abdullah bin Abbas sama juga. Dia kata Abdullah bin Abbas dia berpendapat bahawa Nabi SAW melakukan haji tamattu'. Dia kata tamatta'an Nabi SAW. Nabi SAW buat haji tamattu'. Lalu datang seorang lelaki dia kata, wahai Abdullah Abbas, tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan melakukan haji ifrad. Tapi Abu Bakar dengan Umar melakukan haji ifrad. Berubah wajah Ibn Abbas. Dia kata yushik an tanzila alaikum hijaratun minas sama' atau ya'tiyakum azabun alim. Kata hampir-hampir saja kerana ucapan kamu itu tadi Allah Ta'ala turunkan batu dari langit atau menurunkan azab kepada kamu. Kerana aku mengatakan Rasulullah SAW buat sekian-sekian, kamu kata Abu Bakar dengan Umar. Maksudnya apa? Maksudnya bagi Ibn Abbas ni, nak bantah ucapan Nabi dengan Abu Bakar dengan Umar pun Ibn Abbas marah. Apatah lagi nak bantah dengan ucapan manusia, Ustaz Fulan, Syekh Fulan, Habib Fulan, Mufti Fulan. Allahul Musta'an. Yang ni sikap kita. Imam Ahmad kata pula. Ini Imam Ahmad pula. Ini kita ucapan salaf. Kita kutip. Apa ucapan salaf? Kata Imam Ahmad. Kata atadri mal fitnah. Sudah baca ayat. Imam Ahmad kata, aku pelik. Ada sebagian orang yang mengetahui sihat al-hadis. Ada sebagian orang mengetahui kesahihan hadis dan mengetahui sanad hadis. Tetapi dia tetap juga memilih perkataan Sufyan daripada hadis Nabi SAW. Lalu dia baca ayat, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka takutilah, jaga-jagalah orang yang menyalahi sunnah Nabi SAW, yukhalifuna an amrihi, sengaja nak lawan Nabi SAW. An tusibahum fitnah, terkena kepada mereka fitnah, atau yusibahum adzabun alim, atau terkena pada mereka azab yang pedih. Lalu dia kata, atadri mal fitnah? Kamu tahu tak apa itu fitnah? Fitnah itu adalah bila dibacakan hadis Nabi SAW, dia tetap juga nak ambil perkataan manusia. Naam. Ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Lihat betapa agungnya ucapan mereka ni, betapa Masya Allah tegasnya mereka dalam pengagungan terhadap hadis Nabi SAW. Itu sebahagian daripada kisah bagaimana mendepankan perkataan Nabi daripada perkataan manusia. Belum lagi kita bincang bagaimana para sahabat mengagungkan ucapan Nabi SAW. Seperti kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila kami mendengar sahaja Rasulullah SAW bersabda, kami akan memalingkan wajah kami ke arah tersebut. Asgha ru'usahum, mereka akan asgha sama'ahum adanahum, mereka akan memberikan perhatian kepada hadis Nabi SAW tadi. Nah, benar sekali Nabi SAW bercakap dalam masjid. Nabi kata, ijlisu, duduk. Nabi nak kata orang dalam masjid tu suruh duduk. Sebagai sahabat kat luar masjid pun duduk sekali. Betapa taatnya. Seorang sahabat dia pakai cincin emas. Lalu Nabi kata itu adalah pakaian, perhiasan bagi orang yang tidak ada kedudukan langsung di akhirat kelak. Dia lelaki. Dia ambil cincin tu dan dia buang. Allah kata, ambil lah cincin ni. Orang lain kata, ambil cincin, kamu boleh leburkannya dan boleh gunakan untuk benda lain. Kata, aku tidak akan ambil lagi dah perkara yang Rasulullah SAW melarang aku untuk mengambil. Sedangkan dia boleh ambil, tak dia boleh ambil. Tapi punyalah kehormatan dia, malunya dia nak ambil benda tersebut di hadapan Nabi SAW, tak ambil.
Apa kata Amr al-As, Abdullah bin Amr al-As. Amr al-As. Dia kata, kalau engkau menyuruh aku untuk mensifatkan bagaimana wajah Nabi SAW, nescaya aku tak boleh nak sifatkannya. Kerana aku tak pernah pun sekali aku menatap wajah Nabi SAW kerana hormatnya aku pada dia. Dia tak pernah tengok muka Nabi macam tu. Segan nampak muka Nabi, dia tunduk. Hormatnya mereka kepada Nabi SAW. Ini pengagungan yang kita nak. Bukannya pengagungan yang seperti orang sekarang buat lagu, dah seumpama dengannya. Bukan dengan macam tu pengagungan. Pengagungan Nabi ialah ihtiraman Nabi SAW dengan cara yang syar'i. Macam mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum hormat. Al-Allamah Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala 96. Setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Cantik ni. Dengar ni sekali lagi. Setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Maksudnya kita boleh cinta benda kat dunia ni kalau dimikut rangka ikut syar'i, cinta yang syar'i. Kalau tidak, dia akan jadi cinta yang syirik. Seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah SAW. Sesungguhnya ia adalah penyempurnaan kecintaan dan pengagungan kepada Rabb yang mengutusnya. Maksudnya apa? Kita hanya boleh cinta apa yang Allah Ta'ala cinta dan kita kena benci apa yang Allah Ta'ala benci. Tu. Lepas tu cinta ni, dia ada cinta ibadah. Dia ada cinta yang harus, ada cinta yang haram, ada cinta yang syirik, ada cinta yang dosa, ni haram lah, dan ada cinta yang makruh. Cinta yang ibadah yang dituntut itu ialah cinta apa yang Allah Ta'ala cinta, benci apa yang Allah Ta'ala benci. Dia cinta saudara kita semuslim, walaupun kita tak berapa suka perangai dia mungkin, tapi kalau kecintaan kita kenal Allah, kita cinta dia. Kita cinta orang saleh. Ini adalah cinta ibadah ni. Kata, kenapa kamu cinta orang tu walaupun kamu tak pernah kenal dia? Dia saleh. Dia sunnah. Nama kamu cinta sebab dia sunnah. Dia orang sunnah. Dia ikut sunnah Nabi SAW, kita cinta dia. Kamu kenal dia tak kenal? Pernah jumpa kan dia tak pernah jumpa? Lepas tu kata Imam Ibn Qayyim dia dalam syair dia, mimiyah dia, sampaikan salamku di mana sahaja matahari terbitnya ada orang sunnah di situ. Mana saja matahari terbit dan ada orang sunnah di situ, sampaikan salamku kepadanya, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Punya kecintaan. Kata sebagai ulama salaf pula, dia kata bila matinya seorang ahli sunnah, seumpama tercabut daripada diriku ini sebahagian daripada anggota tubuhku. Ini cintanya ahli sunnah bersama ahli sunnah. Kenapa kita cinta ahli sunnah sama ahli sunnah? Sebab Nabi suruh kita cinta ahli sunnah. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Awthaqul ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tadi hadis tadi kemanisan iman tadi. Kita mencintai saudara kita kerana semata-mata kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nampak tak? Janganlah orang yang nak ikut sunnah ni, korang yang ikut sunnah, dia jadi pemecah belah saf ahli sunnah. Nak bawa berita-berita, memburuk-burukkan kawannya di belakang. Berjumpa dengan orang ni, dia jadi lisanan. Man kana lahu lisanani fid dunya falahu lisanani minan nar yaumal qiyamah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada dua lisan di muka bumi ini. Man kana lahu wajhan, afwan. Nabi kata, man kana lahu wajhani fid dunya, siapa ada dua wajah dekat dunia. Bagi dia dua lisan daripada neraka di akhirat kelak. Dua wajah ni apa? Berjumpa dengan ahli sunnah ini cakap lain, bercakap lain, bermuka-muka. Nak merosakkan sah ahli sunnah.
Allahu Akbar. Ini mazhabnya apa? Mazhabnya para peniaga dan mazhabnya ahli politik. Berwajah-wajah. Rosak dakwah ahli sunnah. Mendatangkan keuntungan ni. Ta'isa abdul dinar, celakalah hamba dinar. Ta'isa abdul dirham, celakalah hamba dirham. Ta'isa wan takas, celakalah, dan semoga terbaliklah dia. Idza syika falan taqash. Dan bila dia tercocokkan duri, biarkan dia, jangan cabut duri dia tu, agar dia insaf. Jadi antara kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah cinta apa yang Allah Taala cinta. Dan benda yang paling Allah Taala cinta atau orang yang Allah Taala paling cinta sekali Nabi Muhammad SAW. Jadi kata kat sini Ustaz Aziz kata sesungguhnya ia adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada Rabb yang memutuskannya. Macam kita lah, kita sayang mak kita, kita akan sayang juga apa yang mak kita suka, betul tak? Kita sayang mak kita, sayang betul dengan mak kita. Dia apa mak kita nak, itu yang kita beli. Mak nak tudung Khadijah, nah dia pun beli tudung Khadijah. Sekarang ada tudung Khatijah pula, telekung Khatijah. Saya baru tengok ada Khadijah, Khatijah ada T pula. Khatijah, nak beli? Tak kisahlah tudung Khadijah ke, Fatimah ke, Maisarah ke. Kita suka telekung, kita beli. Kenapa? Kerana kecintaan. Kita sayang anak kita nak coklat, nak Mentos, nak gula. Kita pun bila waktu sesuai, dengan keadaan tidak memudaratkan dia, maka kita pun beli. Kecintaan kita kepada dia. Itu dekat dengan Allah Azza wa Jalla, walillahil mathalul a'la, dan Allah Ta'ala itu contoh yang lebih baik, iaitu dia mengagungkan Allah dengan mencintai orang yang Allah Ta'ala paling cinta, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja kita boleh cinta zatnya. Kita cinta Allah Ta'ala semata-mata kerana zatnya. Makhluk tak boleh cinta kerana zatnya. Kalau kita cinta makhluk kerana zatnya, itu syirik. Adapun kecintaan kepada makhluk kerana sifat-sifat yang ada padanya dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Ta'ala cinta padanya. Macam Nabi Muhammad SAW, tidak cinta pada zatnya kerana Muhammad itu Muhammad SAW. Tidak, bukan. Kita cinta Muhammad SAW kerana sifat yang Allah Ta'ala telah berikan pada dia. Dia itu Rasulullah. Jadi kita sayang Rasulullah, Nabi Muhammad, kerana dia adalah Rasulullah. Ini pembeza kita antara cintanya ahli sunnah dengan cintanya sufi. Cintanya sufi kepada Rasulullah SAW ialah cinta jibiliyah, cinta bukan cinta ibadah. Kita tengok dia orang, macam mana cara dia orang cinta Nabi SAW. Cara yang tidak sunnah. Buat lagu, sebut birthday. Saya tengok satu video tu dekat Pakistan ke mana tah. Dia buat video, dia buat apa? Dia buat sebut birthday Nabi. Happy birthday ya Rasulullah. Tuan boleh tengok dalam YouTube ada. Happy birthday ya Rasulullah. Happy birthday. Dia pakai serban ni, janggut ni nyanyi lagu Happy birthday ya Rasulullah. Kita kata kenapa? Dia kata, kalaulah kita boleh sambut birthday anak kita macam tu, kenapa tak boleh sambut birthday Rasulullah? Siapa sambut birthday anak macam tu? Kalau sudah tak sambut birthday anak macam tu. Yang kedua, adakah itu cara yang syar'i untuk cinta Rasulullah SAW? Tak ada kan cara yang syar'i. Nah, kalau tak, itu kan sayang. Kita sayang Nabi. Kita mengutamakan kecintaan Nabi SAW. Tapi kecintaan itu bukan dengan cara yang syar'i. Kalau kamu kata cinta itu cinta ibadah, maka cinta itu mesti dengan cara yang syar'i. Barakallahu fikum. Itu semua ni. Jadi ahli sunnah beza dia, ahli sunnah dengan sufi. Sufi cinta Rasulullah kerana zatnya, cinta jibiliyah, cinta hanya perasaan semata-mata. Ahli sunnah cinta ni cinta ibadah. Sudah disebut oleh guru kami Syekh Salim bin Aid Hilali. Ahli sunnah mencintai Nabi SAW bila cintanya kerana cintanya ibadah. Umatnya mencintai beliau SAW kerana Allah telah memuliakannya. Nah, maka kecintaan ini adalah kerana Allah.
sebagai konsekuensi dalam mencintai Allah. Dan juga seterusnya. Dan bawah lagi ibu. Kita cinta ibu sebab apa? Pertama sebab faktor dia ibu kita. Yang kedua ialah kerana Allah Ta'ala perintahkan kita cinta ibu kita. Sebab itulah kita orang yang mengaji, orang sunnah, dia ada dua level kecintaan. Satu, kecintaan macam kita sebut dalam kuliah lepas. Kita cinta seorang tu sebab ada 4 faktor. Betul tak? Dia ada sifat yang baik. Dia itu sendiri cantik. Yang kedua, dia tu punya sifat yang baik. Yang ketiga, dia pernah menyelamat, dia pernah memberi kebaikan kepada kita. Yang keempat, dia pernah menjauhkan keburukan daripada kita. Yang keempat. Kan? Ada 4 sebab. Jadi ini cinta jibiliyah. Cinta jibili. Jibili maksudnya apa? Cinta yang Allah Ta'ala telah masukkan dalam hati manusia. Kita akan sayang seseorang tu sebab 4 benda tadi. Okey. Tapi ada ahli sunnah cinta Nabi sebab 4 saja? Tidak. Dia ada satu level lagi, atas lagi. Kerana dia adalah Rasulullah. Kerana Allah memuliakan Rasulullah. Kerana Allah Ta'ala cinta Rasulullah. Kerana Allah Ta'ala menjadikan Rasulullah sebagai Nabi. Jadi ini satu lagi level yang atas lagi. Yang ini bezanya ahli sunnah dengan ahli awam ataupun ahli bid'ah. Ahli sunnah cinta Nabi hanyalah jibiliyah. Ahli Sufi cinta Nabi hanyalah cinta yang jibiliyah. Ahli sunnah cinta Nabi cinta yang jibiliyah bersama dengan cinta ibadah. Beza dia sebab apa dia? Kerana cinta ibadah itu dia cinta sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Jadi kita kena ubah daripada sikap kita terhadap cinta kepada Rasulullah ini. Umatnya mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Ta'ala telah memuliakannya. Maka kecintaan ini adalah kerana Allah. Sebagai konsekuensi dalam mencintai Allah. Lepas tu kalau orang tanya soalan, kita cinta Allah Ta'ala dulu ke cinta Rasul dulu? Cinta Allah Ta'ala dulu. Kerana kalau kita cinta Allah Ta'ala, maka kita akan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita pelik sufi. Dia kata dia cinta Allah, cinta Rasulullah, tapi dia buat syirik kepada Allah Ta'ala. Maksudnya dia tak cinta Allah. Maksudnya kecintaan itu kenapa dia cinta Rasulullah? Maksud kecintaan dia kepada Rasulullah itu bukan cinta yang didasari kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik kata Imam Al-Qayyim. Maka kecintaan ini adalah kerana Allah sebagai konsekuensi dalam mencintai Allah. Mencintai Allah mentauhidkannya. Lalu kita cintakan Nabi SAW kerana Nabi ialah imam tauhid. Orang yang paling utama sekali mengajak kepada tauhid. Lalu kita cintakan Rasulullah SAW. Nabi bawa risalah tauhid bagi kita cinta Nabi SAW. Ialah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalah tauhid bagi kita cinta Nabi SAW. Jadi pelik orang yang menolak tauhid tapi dia kata cinta Rasulullah. Maka kita kata apa? Cinta dia bukan di atas tauhid. Maka cinta dia bukan cinta ibadah. Ini lagi dalil bahawa cinta mereka bukan cinta ibadah. Cinta mereka hanya perasaan semata-mata. Cinta macam cinta Abu Talib. Senang ceritalah. Ayat kasarnya, cinta mereka itu macam cintanya Abu Talib. Allahul musta'an. Na'udzubillah min dzalik. Cinta Nabi tapi buat syirik. Macam Abu Talib lah. Maksudnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kewibawaan dan kecintaan kepada Nabi SAW kerana itu tidak ada seorang pun yang lebih dicintai dan disegani dalam hati para sahabat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita tengok kisah Ummu Aiman. Saya nak bagi contoh ni, contoh yang terbaik ni dalam bab ni, kisah Ummu Aiman. Saya teringat, alhamdulillah Allah Taala bagi taufik terlintas kisah Ummu Aiman. Satu hari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu ziarah Ummu Aiman. Geng-geng liberal kata nampak tu lelaki boleh ziarah perempuan. Umur Aiman masuklah umur 80 lebih tuan-tuan. Ini kamu nak gunakan hadis ni dalil bahawa boleh dating. Teruk sekali hujah kamu. Wahai orang liberal sekalian. Umur Aiman dah tua masa tu. Umur Aiman dah jaga Nabi daripada kecil. Dia kecil lagi dah jaga Nabi SAW. Kata kalau umur Aiman 20 sekalipun, kalau masa Nabi dah wafat umur dah 84. Takkan jaga Nabi masa umur 13 tahun.
Barakallahu fiik. Patah balik. Lalu dapati Ummu Aiman sedang menangis. Lepas Nabi SAW wafat. Ummu Aiman menangis tak isak-isak dia menangis. Abu Bakar As-Siddiq kata, wahai Ummu Aiman, dia kata, bukankah Rasulullah SAW telah pergi ke tempat yang lebih baik? Kata Ummu Aiman, aku menangis bukannya pasal Rasulullah SAW meninggalkan kita. Kerana aku tahu Nabi SAW itu manusia, dia akan wafat. Innaka mayyitun fa innahum mayyitun. Dia kata, innaka mayyit, Muhammad, kau ni pasti akan meninggal. Fa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati ila rabbikum takhtasimun. Tetapi aku tak menangis kerana terputusnya wahyu. Nampak tak? Aku menangis kerana terputusnya wahyu. Dah tak adalah wahyu nak bimbing kita. Tanya apa yang Quran dah turunkan, dah cukup bagi kita. Cuma Ummu Aiman rasa kalau ada wahyu itu sentiasa turun pada kita, itu lebih baik. Dia menangis. Nampak tak maksudnya apa? Kecintaan dia kepada Rasulullah SAW kerana kecintaan dia kepada Allah Ta'ala, kecintaan dia kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi kuat lagi ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Bila wafatnya Rasulullah SAW, apa kata dia? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang sembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad SAW dah wafat. Kita tanya balik, adakah para sahabat sembah Nabi Muhammad SAW? Mana ada sahabat sembah Nabi Muhammad SAW? Tapi kecintaan mereka kepada Nabi itu melampau kuat. Sebab mereka macam tak boleh terima kewafatan Nabi SAW. Lalu Abu Bakar Siddiq kata, siapa yang sembah Muhammad SAW, maka Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah, siapa yang sembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah Ta'ala itu maha hidup dan tak akan mati. Maksudnya Abu Bakar kata, wahai umat Islam sekalian, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah kerana kecintaan kita kepada Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Penyayang. Dia yang turunkan Nabi Muhammad SAW, dia boleh ambil. Dia jangan kita nak marah, seolah macam kita nak marah Allah Ta'ala bila Allah Ta'ala ambil Nabi Muhammad SAW. Sebab yang kita sembah ialah Allah. Gitu nak bagi faham kisah tadi. Yang kita sembah tu adalah Allah. Allah Ta'ala boleh ambil siapa yang dia nak, kita kasih ni. Tapi yang pentingnya kita masih lagi ikut Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikut lagi perintah Nabi SAW. Itu maksud Abu Bakar As-Siddiq. Cantik. Inilah ahli sunnah, cinta Nabi kerana Allah. Lagi, kisah lagi, cinta Nabi kerana cinta Allah. Iaitu Nabi SAW, ucapan Nabi, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kamu jadikan kuburku ialah tempat-tempat sembahan. Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Dengar ni ucapan Aisyah. Hadis dalam Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim ada. Aisyah kata, kalaulah bukan kerana ucapan ini, la ubza qabruhu, nescaya kubur Nabi itu dizahirkan. Maksudnya apa? Sebab kecintaan kepada Nabi SAW. Kalau kecintaan dengan Nabi, dizahirkan kubur Nabi. Kita ni lalu kat sebelah kubur Nabi ni, kita nangis dah. Kalau kita pergi ziarah Masjid Nabawi tu, kan, kita lalu nampak tiang Masjid Nabawi tu, dah nangis dah. Betul tak? Kerana kecintaan kita kepada Nabi SAW. Yang beramai orang yang terharu lah melihat kubur Nabi SAW kat situ. Tapi terzahir tak kubur Nabi ataupun tertutup? Tertutup. Kenapa tutup? Sebab hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk ditauhidkan. Sekarang ni hak Nabi untuk dicintai, hak Allah untuk ditauhidkan. Kalau buka kubur Nabi, takut orang buat syirik, maka orang langgar hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ketika itu kecintaan kita kepada Nabi mestilah untuk kerana Allah Ta'ala, kerana tauhid. Kata guru kami Syekh Al-Qunaiman, saya masih ingat kajian tu kita bertauhid dekat Masjid Nabawi. Dia sebut begini, dia kata,
Dia kata, apabila bertembungnya kecintaan Nabi sallallahu, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kita kepada Allah, tauhid, maka dia utamakan tauhid. Hak Allah, hak Nabi untuk dicintai, hak Allah untuk ditauhidkan. Maka ketika itu diutamakan hak Allah. Dan alhamdulillah rabbil alamin, sejak 1000 tahun dah kubur Nabi ini terpelihara, tidak ada yang buat syirik. Makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kubur ini jatuh di tangan kuburiyun, tak tahu apa akan jadi. Allahul musta'an. Moga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripada al-dhalal, daripada kesesatan dalam masalah tauhid, dan menetapkan kita kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didasari dengan atas dasar tauhid, berdasarkan kaedah yang syar'i yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, Akhi Imran, ada soalan ke? Kalau jika ada soalan. Cinta kepada ibu bapa, adakah cinta yang harus? Ya, cinta ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta kepada ibu bapa tadi, dia boleh jadi cinta yang harus. Seperti kita sebut tadi lah, cinta al-jibiliyah, cinta yang Allah Ta'ala telah tanamkan dalam hati manusia. Cinta al-jibiliyah ni, cinta yang semula jadi ni, Allah Ta'ala masukkan dalam hati manusia dan juga binatang. Binatang pun ada kecintaan ni. Binatang, hatta binatang pun sayang mak dia. Dan cinta jibiliyah ni ada banyak faktor lah. Antara cinta al-atifah, antara cintanya rahmah, satu cinta kerana hubungan, kita mengamak. Satu, yang kedua cinta kasihan. Kesian kan, kadang tengok kucing comel kecil lah, macam kesiannya, sayang kat dia, rahmat kat dia. Sebab dia kecil, comel lah, kerana dia ialah tadi ar-rahmah tadi. Okay. Ada cinta kerana hubungan, kerana kawan, kawan lama apa semua. Ada cinta kerana sama dia punya ada persamaan. Dia suka orang sebab apa? Sama geng kita, Manchester contohnya. Oh, aku suka dia. Ada persamaan. Itu cinta jibiliyah. Itu cinta jibiliyah, cinta yang harus. Tapi kita tak nak cinta pada ibu bapa ni hanya pada peringkat jibiliyah saja. Itu kita bagi tahu tuan-tuan sekalian. Lepas tu kita tengok orang kafir pun sayang mak dia tau. Orang kafir pun sayang mak dia. Bahkan ada sebagainya lebih daripada orang Islam sayang mak dia. Dia sayang tak? Sayang lebih lagi. Buat Mother's Day, sampai dia buat Mother's Day, tahu tak? Bagi hadiah, dia, mak dia dah tua, dia bagi hadiah macam-macam. Dia sayang. Tapi jangan kita hadkan cinta kita pada mak kita pada cinta jibiliyah, rugi. Kita upgrade lagi. Cinta kita kepada ibu kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi, satu grade lagi. Jadikan dia sebagai cinta ibadah. Macam nak upgrade di cinta ibadah, ya Ustaz? Iaitu kecintaan kita kepada mak kita kerana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mencintai mak kita. Kerana Allah Ta'ala perintahkan kita untuk sambung silaturahim dengan umat kita. Ya Rasulullah, man abar? Ya Rasulullah, siapa orang patut aku buat baik? Ummuk, thumma man? Ummuk, thumma man? Ummuk, thumma man? Abuk. Ibu kamu. Kemudian siapa? Ibu kamu. Kemudian siapa? Ibu kamu. Kemudian siapa? Kemudian ayah kamu. Tengok macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita ada bermufrad. Setiap kali dia nak keluar rumah, dia kata, Assalamualaikum ya amata ya ummata. Assalamualaikum ke atas ibuku. Rahimakillah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kamu. Kama rahamtini saghira. Nampak? Bagaimana kamu telah sayang aku semasa aku kecil. Mak dia pun jawab, Waalaikumsalam ya bunayya. Salam ke atas kamu, wahai anakku. Alladhi rabbaitani kabira. Ketika kau dah ajak, kau jaga aku ketika aku dah tua ni. Allahu Akbar.
Imam Al-Bukhari letakkan bab mendoakan ibu bapa dan buat baik pada ibu bapa. Dan kita buat baik kat dia sebab kerana Allah Ta'ala perintah. Kita lembutkan bukan sebab kita semata-mata nak sayang kat dia, tak. Nabi kata, "Lau alanta lahal kalama wa at'amta ta'ama tadkhulul jannah." Nabi kata, "Atafraqu 'anil nar wa tuhibbu an tadkhulul jannah." Nabi kata kepada seorang sahabat, dia kata, "Atafraqu 'anil nar." Adakah kamu takut daripada neraka? Wa tuhibbu an tadkhulul jannah. Dan kamu cinta nak masuk syurga? Ya, dia kata. Lau alanta lahal kalama, kalau kau lembah lembutkan ucapan kamu padanya, wa at'amta ta'ama, dan kamu bagi mereka apa yang mereka nak, bagi mereka makanan. Bagi mereka makanan, nampak? Nabi sebut spesifik, bagi makanan dekat mak. Tadkhulul jannah, kau masuk syurga. Allahu akbar. Nah, hadis lain pula disebut, kamu berikan pada mereka apa yang mereka mahu dari segi makanan. Lepas tu kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, cantik kisah. Macam mana Abdullah bin Umar, anak dia, ini anak lain. Ketika Abdullah bin Umar dah nak wafat tu, dia nak makan anggur. Pada musim bukan ada anggur masa tu. Anak dia cari anggur sampai akhirnya dapat. Jadi itu bukan termasuk daripada menyusah dalam mak kita ni, dah ni nak ni pula, nak cari pula ni, mana nak cari. Cari sampai dapat. Cari sampai dapat. Cari sampai dapat. Birruh wa dam. Dengan darah, dengan air mata dan darah. Cari sampai dapat. Anak dia cari sampai dapat. Akhirnya dapat anggur tadi. Bagi dia dekat bapak dia, Abdullah bin Umar. Sekali nak sambung cerita ni. Ini cerita dah lagi tajuk sikit. Ada orang ketuk pintu. Assalamualaikum, minta sedekah. Nak makan, lapar. Abdullah bin Umar bagi anggur tadi. Anak dia kata, ya. Kita dah cari penat-penat ni. Susah nak cari anggur ni. Kau bagi kat orang miskin tu, minta terus bagi je. Lalu dia kata, kamu tak pernah dengar ke ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai dia kata ke anak dia, anakku, kamu tak pernah dengar ke ayat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kata dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan dapat kebaikan yang sebenar-benarnya segala kamu infakkan apa yang kamu cintai. Dan ketika ini yang paling aku cintai ini adalah anggur yang aku sedang makan ni, maka aku infakkan anggur ni kepada orang miskin tadi. Terdiam anak dia. Poin dia apa tuan-tuan? Barakallahu fikum. Upgrade lah cinta kita kepada ibu kita daripada cinta jibiliyah kepada cinta ibadah. Jangan semata-mata cinta macam orang kafir cinta, tak nak. Ahli sunnah, orang Islam, cinta Nabi, cinta mak ayah, satu lagi level daripada orang kafir cinta. Level lain. Nabi kata, lau alanta lahal kalama, kalau kamu lemah lembut. Dia katakan Syekh Abdul Razak Al-Badar, bila bercakap dengan ayahnya Syekh Abdul Muhsin, dia akan cakap, nak cakap sesuatu, dia akan duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri. Dia akan bisik kat ayah dia, ayah, dia nak cakap sesuatu. Dia akan duduk sebelah, dia akan cakap. Cantik cara cakap ni. Kita kadang panggil mak, uragit mak. Jerit-jerit. Allahu Akbar. Allahul musta'an. Na'udzubillah. Untuk ahli sunnah, level dia lain. Jadi pada yang bertanya, ya, cinta apa cinta yang harus, tapi jangan cinta yang harus saja. Naik lagi level, iaitu cinta kerana Allah Ta'ala perintahkan, maka ubahlah dia daripada cinta yang harus kepada cinta al-ibadah. Maka Allah Ta'ala akan beri ganjaran lebih daripada itu. Bukan hanya cinta yang harus mata-mata. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Dalam hadis mengatakan, barang siapa berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Ta'ala akan selawat pada 10 kali. Iaitu, selawatnya Allah kepada kita. Selawat ni, dia ada selawat kita kepada Nabi. Selawat kita kepada Nabi itu doa sebenarnya. Iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata Allahumma
Selawatnya kita kepada Nabi iaitu kita doakan Nabi SAW agar dinaikkan di maqam yang tertinggi, maqam Mahmud. Itu maksud selawat. Allahumma salli ala Muhammad, iaitu ya Allah, itu aku naikkan maqam Nabi Muhammad SAW ni maqam yang tertinggi di akhirat kelak. Selawatnya malaikat pun sama juga, iaitu malaikat berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala menaikkan martabat Nabi SAW. Adapun selawat Allah kepada kita, iaitu Allah Ta'ala ada banyak pendapat, antaranya ialah memberikan kita kebaikan yang penuh di dunia dan di akhirat. Ada yang mengampunkan kita, ada banyak maksud, seperti dalam syarah Sahih Muslim disebut oleh Syekh Muhammad Al-Atyubi. Tapi yang paling antara yang terkuat sekali maksudnya adalah Allah, selawatnya Allah pada kita adalah Allah Ta'ala memuji kita dengan penuh bangga di hadapan para malaikat di langit, fil mala'il a'la. Saya ulang sekali lagi, apa dia? Iaitu pujian Allah Ta'ala kepada kita di hadapan malaikatnya di penghuni langit, pada penghuni langit. Jadi sebab itulah bila kita banyak selawatkan Nabi SAW, maka penduduk langit akan kenal kita. Allahumma salli ala Muhammad, langit semua kenal. Sebab Allah Ta'ala sebut, fulan, ini selawat kepada Nabi SAW, maka aku puji dia 10 kali. Maka penduduk langit kenal dia. Bila penduduk langit dah kenal dia, Allahu Akbar, malaikat penduduk langit semua akan mendoakannya. Seperti mana dalam surah Ghafir tu, Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu, dan malaikat yang menanggung arsh, wa man hawlahu, malaikat Qurabiyun yang rapat dengan Nabi, dengan Allah Ta'ala. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, akan bertasbih muji Allah dan sumpah mendengannya. Wa yu'minuna bihi, dan beriman padanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka akan minta doa untuk orang yang beriman. Jangan kata Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya Allah Tuhanku, kamu telah meliputi segala ilmu kamu dengan ilmu dan rahmat kamu pada seluruh alam. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak, maka oleh itu ampunkanlah bagi orang yang bertaubat, wattaba'u sabilak, dan ikut jalan kamu, waqihim adzabal jahim. Bahkan bukan doa untuk dia, bahkan doa sekali untuk keluarganya. Wa man salaha min abaihim wa abnaihim wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, dan masukkan mereka sekalian dalam syurga. Keluarga mereka, anak-anak mereka, isteri-isteri mereka. Baca surah Ghafir, Allah. Awal surah Ghafir tu. Barakallahu fikum. Poin dia apa, tuan-tuan Allah, iaitu bila Allah Ta'ala dah selawatkan dia, maksud Allah Ta'ala memuji dia di hadapan sekalian para malaikat di fil mala'il a'la, di langit. Dia dah puji, sebelum langit dah kenal, dia doakan kita pula. Masa roh kita diangkat naik langit pertama, dah kenal lah, fulan min fulan masuk. Naik yang kedua, fulan naik. Sampailah jumpa Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala kata, kembalikan rohnya ini pada jasadnya, pada badannya dalam kubur itu, bagi dia pakaian daripada pakaian ahli syurga, bagi dia tempat tidur ahli syurga, dan bagi jadikan kuburnya taman dari taman-taman syurga. Wallahu ta'ala alam bissawab. Soalan lain? Last terakhir, sekiranya ada. Yang mengatakan amalan terbagus pada akhir hayat adalah selawat. Apakah amalan paling bagus untuk sunnah? Kalau maksud akhir hayat itu betul-betul masa sebelum meninggal, maka tak adalah la ilaha illallah. Nabi kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang perkataan terakhirnya ialah la ilaha illallah, masuk syurga. Kalau dimaksudkan akhir hayat itu betul-betul akhir nak meninggal. Kalau maksudnya akhir hayat, maksudnya dah ketika dah tua, dah apa semua, maka ketika itu antara amalan yang baik adalah selawat. Betul. Selawat Nabi SAW. Selawat ini ada 50 faedah, sebagian ulama sebut. Menerangkan hati, menghapuskan dosa, menaikkan martabat, banyak sekali faedah selawat.
Atau antara zikir pagi dan petang ialah selawat. Pagi 100, petang 100. Dan antara cara kita paling banyak selawat ialah baca hadis Nabi. Itu caranya ialah buat banyak ikuti majlis hadis. Ikuti banyak majlis membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu ikut majlis hadis, majlis qiraah hadis, majlis sama' hadis, insya-Allah kita akan banyak dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi